Kerana kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda mati yang baik, bila Allah menghendaki kebaikan daripada seseorang, maka Allah akan bantu dia melakukan kebaikan sampai dia mati. Maksudnya, Allah akan jadikan dia amalan dia yang terakhir sebelum dia mati itu amalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhillah aw nudallah aw nazillah aw nuzallah aw nazlimah aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Bismillah wa billah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, risalah buat mereka yang mencari petunjuk Allah, lil Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang kitab kita, engkau harus sentiasa khawatir, yakni takut salah setelah berijtihad. Mudahlah bergaul dengan orang selama agamamu tetap aman, dan jangan engkau pernah al-mudahanah, yaitu bermuka-muka. Berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Jangan pernah malu untuk mengucapkan wallahu a'lam pada apa-apa yang kamu tidak tahu. Baik, ini sedikit yang kita kongsikan pada malam ini tentang adab kita ataupun tentang akhlak kita. Yang pertamanya beliau sebut, hendaklah engkau melazimi al-ishfaq, iaitu engkau sentiasa khawatir walaupun engkau telah berusaha sebaik yang mungkin. Jadi walaupun kita telah melakukan satu amalan, satu ibadah dengan cara yang paling baik, tetap kita belum ada jaminan daripada Allah bahawa amalan itu atau ibadah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, tadi kita sembahyang maghrib. Apakah sembahyang kita tadi itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala terima?
apakah sembahyang maghrib yang kita buat tadi sembahyang yang paling baik kita buat malam ni? Kita khusyuknya lebih, kan? Apakah kita dapat jaminan bahawa ibadah sembahyang maghrib yang kita laksanakan tadi itu pasti ada pahala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga? Siapa yang ada jaminan seperti itu? Tak ada. Sembahyang maghrib kita tadi itu kewajipan kita, itu tanggungjawab kita, kita wajib buat. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala wajib terima sembahyang kita? Tak wajib bagi dia. Apakah wajib bagi Allah untuk berikan pahala atas ibadah kita tadi itu? Juga tak wajib. Apakah wajib bagi Allah setelah kita taat kepada dia untuk dia memasukkan kita ke dalam syurga? Juga tidak wajib. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga, Allah boleh buat. Allah masukkan dengan kurniaan dia. Allah berikan kita pahala, Allah berikan kita syurga itu dengan kurniaan dia, dengan kasih sayang dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak nak bagi kita syurga pun hak dia, kerana dia tidak wajib memasukkan kita orang yang beriman ke dalam syurga. Begitu juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan orang-orang yang tidak beriman itu ke dalam neraka. Tak wajib bagi dia. Kalau Allah nak masukkan orang kafir dalam syurga, Allah boleh buat. Kalau Allah nak masukkan orang Islam, orang yang beriman itu ke dalam neraka juga, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat. Jadi tidak kita boleh mewajibkan Allah melakukan sesuatu. Kita tak boleh kata, ya Allah, aku sembahyang dah, aku dah buat taat dah, aku tinggalkan benda-benda yang kau larang dah, ya Allah bagi aku pahala, bagi aku syurga. Kita tak boleh macam tu. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala nak terima ataupun tak ibadah kita, itu hak dia. Sembahyang kita tadi itu kewajipan kita. Kita kena sembahyang, kita wajib sembahyang. Tapi soalnya Allah terima ataupun tak, Allah alam kita tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka sebab itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab beliau sebut bahawa mungkin Allah buka pintu ketaatan dan Allah tutup pintu penerimaan. Mungkin Allah buka pintu ketaatan, maksudnya taat kita buat, ibadah kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah tak buka pintu penerimaan. Maksudnya ibadah yang kita buat tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kita buat sehabis baik dah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak nak terima ibadah kita, Allah tak nak bagi pahala kepada ibadah kita, Allah tak berikan syurga di atas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hak dia. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beri pahala kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dah berjanji, walaupun tak wajib bagi dia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahawa untuk memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga, untuk memberikan syurga kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh dan turut perintah dia. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkir janji. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingat bahawa kemungkinan ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia bergelumang dengan dosa dan maksiat. Hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Tetapi kemungkinan orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kerana Allah nak menghantar dia dekat dengan Allah ataupun nak menghantar dia masuk dalam syurga. Maksudnya, ada kalanya orang-orang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat itu adalah kerana untuk Allah hantar dia dekat dengan syurga ataupun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani apabila kita tengok orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat,
maka jangan kita ingat bahawa dia itu ahli neraka. Jangan kita ingat bahawa dia itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat kita lebih mulia daripada dia. Sebab boleh jadi maksiat yang dibuat tadi itu adalah takdir daripada Allah. Ada tujuan tak? Ada tujuan. Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah nak jadikan dia orang yang dekat dengan Allah, orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Macam mana kita nak faham? Kan, apakah dosa itu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah maksiat itu mendekatkan diri kepada Allah? Dosa dan maksiat tidak dekatkan kepada Allah, bahkan jauh dengan Allah. Tapi kemungkinan dosalah seseorang itu boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dengan dosalah seseorang itu boleh menjadi insan yang baik, insan yang sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pula keadaan dia? Boleh jadi ataupun tidak. Orang yang telah banyak buat dosa, orang yang buat salah, kemudian apabila dia bertaubat kepada Allah, keadaan dia jadi lebih baik daripada orang yang tak pernah buat salah. Kan? Sebab dia pernah buat salah, dia tahu dia orang yang banyak dosa, maka sekali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan dosa dia, ditinggalkan kejahatan sejauh-jauhnya, dan dia tidak akan berpaling ke belakang untuk mengulangi dosa dan salah dia. Dan setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubat dia, menjadi orang yang lebih baik, sembahyang jemaahnya tak tinggal, sembahyang malamnya tak tinggal, sedekahnya tak tinggal, apa lagi? Zikirnya tak tinggal, baca Qurannya tak tinggal. Kenapa? Kerana dia betul-betul insaf dan dia kini bertaubat di atas dosa silam yang pernah dia lakukan. Orang yang tak pernah diuji oleh Allah dengan maksiat dan dosa itu, mungkin dia tak rasa perlunya dia bertaubat seperti itu. Kata kita kadang-kadang yang merasakan diri kita suci, bukan tiap-tiap malam kita bangun, bukan tiap-tiap hari kita baca Quran, sebab kita tak rasa kita ada dosa, kan? Bila mana kita tak rasa kita ada dosa, apa perlu kita bertaubat dan apa perlu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi orang yang dia pernah buat salah dan dirasakan dosa itu banyak, walaupun ibadah dibuat hari-hari, dia tak rasa dapat memadamkan dosa sekian banyak, maka dia ulang lagi sembahyangnya, ibadahnya, zikirnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mengenangkan salah dan dosa dia. Terkilan dulunya dia tidak taat kepada Allah, dulunya dia derhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu bila kita tengok orang-orang yang berada dalam dosa dan maksiat, maka jangan kita menganggap mereka ini orang jahat, mereka ni ahli neraka, kita jauh lebih mulia daripada mereka. Sebab barangkali orang ini Allah jadikan ada sebab, kerana Allah nak jadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dia bertaubat kepada Allah. Ada tak orang yang macam ni, tuan-tuan? Ada. Banyak kan kita tengok orang yang dulunya berada dalam jahiliah, sekali dia bertaubat, subhanallah, ibadahnya luar biasa, amalannya luar biasa, takutnya kepada Allah itu luar biasa, takutnya dengan benda-benda yang lara, yang melalaikan itu sangat-sangat luar biasa. Kita yang tak pernah berada pada zaman gelap itu pun tak pernah kita beribadah seperti dia. Tak nak bangun tahajud tiap-tiap malam itu kita tak mampu. Berbeza orang yang dah bila taubat di atas dosa-dosa besar yang pernah dia buat, dia rasa belum cukup ibadah yang dia buat untuk menghapus ataupun menutupi segala kekurangan dan dosa yang pernah dilakukan. Maka sebab itu orang yang terlibat ataupun bergelumang dengan dosa dan maksiat, jangan putus asa, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, kan? Setitis air mata orang yang insaf dan bertaubat lebih mahal di sisi Allah berbanding 100 rakaat orang yang solat, kan? Tetapi dalam keadaan takabur dan sombong, kan? Jadi orang yang kalau sembahyangnya 100 rakaat, kan, membesar diri dengan ibadah dia, merasakan dia mulia berbanding orang lain dengan sebab ibadahnya banyak,
merasa mulia daripada orang lain sebab ilmunya banyak, sebab kelebihan-kelebihan itu dia merasa takabur, maka ibadahnya barangkali tak diterima oleh Allah. Ibadah yang penuh dengan rasa ujub, maka barangkali ibadah itu tidak pun diterima oleh Allah, berbanding orang yang dulunya jahil, dulunya penuh dengan dosa, sekali dia bertaubat kepada Allah, menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu lebih mulia di sisi Allah berbanding orang yang pertama tadi itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebab itu kata beliau tadi bahawa engkau harus sentiasa khawatir, yakni takut salah walaupun setelah kamu berijtihad. Yani kamu dah usaha sebaik yang mungkin, kamu tetap perlu sentiasa minta Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah terima ibadah yang kita buat. Walaupun kita buat, tengok tak ada kat mana salah dia. Sembahyang kita, wuduk kita betul, sembahyang kita segala rukun semua kita buat, angkat takbir apa semua sampai tahiyat, tak ada salah pun. Jadi memang perbuatan dan ibadah kita buat tadi itu betul, tetapi apa yang paling penting, kita nak Allah terima ibadah kita dan Allah anugerahkan kita sebagai husnul khatimah, kan? Jadi tak ada seorang pun daripada kita pada malam ni yang dijanjikan oleh Allah engkau pasti dapat husnul khatimah, tak ada. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan perlu ingat bahawa amalan yang akan dinilai yang menjadi penentu kita baik ataupun tidak itu adalah yang di hujung. Yang di hujung, kan? Kalau hari ni kita baik, kan, tapi takdir Allah selepas baik kita jadi tak baik, na'udzubillah. Contohnya, kemudian mati pula setelah buat benda yang tak elok. Contoh, kita datang sembahyang maghrib, datang awal, kita pun sembahyang di saf yang paling depan. Habis sembahyang berjamaah, kita pun zikir. Habis zikir, kita pun doa. Habis doa, kita sembahyang ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib, kita pun duduk mengaji. Kan? Baik tak kita masa itu? Baiklah, kan? Sembahyang jemaah hanya zikirnya, mengajinya. Kalau seandainya kita mati masa tu ataupun masa ni, untunglah kita. Mati tengah dengar kuliah tu mati, ya, tengah-tengah dengar kuliah orang ingat dia tidur, rupa-rupanya dia mati. Jadi tuan-tuan yang tidur tu tak tahulah tidur betul ke mati, kan? Jadi kalau seandainya mati masa itu, untung tak? Untung. Kerana kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda mati yang baik, bila Allah menghendaki kebaikan daripada seseorang, maka Allah akan bantu dia melakukan kebaikan sampai dia mati. Maksudnya, Allah akan jadikan dia, amalan dia yang terakhir sebelum dia mati itu amalan yang baik. Jadi tanda-tanda orang itu Allah sayang, tanda-tanda orang itu orang yang baik, Allah anugerahkan kepada dia dalam bentuk taufik ataupun bantuan buat baik sampai mati. Maksudnya, kebaikan ataupun amalan yang baik merupakan amalan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Macam malam ni, kalau seandainya kita mati tengah mengaji ni, untung tak untung? Kenapa kita untung? Bukan pasal kita mati dalam masjid, sebab itu adalah tanda-tanda orang yang mati baik. Orang yang mati baik, Allah takdirkan hujung umur dia dalam melakukan kebaikan. Tapi sayang Allah tak matikan kita masa ni, kan? Masa tengah mengaji Allah tak matikan kita. Kemudian habis mengaji kita solat isyak, kita tak mati juga masa itu, kan? Habis main isyak kita zikir, habis zikir kita doa, kemudian kita buat ba'diyah isyak ataupun kita baca surah Al-Mulk, sebelum kita keluar tak mati pun masa itu. Balik keluar, kita duduk di kedai, kita lepaklah kedai makan, kita minum-minum kopi, kita buka satu cerita. Cerita panas. Kita pun berkongsi. Kau tahu tak ada satu orang ustaz ni, contoh bukan ustaz yang ni lah, ustaz yang lain. Dia tu bla 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 bla, viral semalam cerita bla bla bla, masuk penjara lah bla bla bla. Kan, menyebarkan aib orang, memalukan orang. Mati masa itu. Agak-agak tuan-tuan, kan? Untung ke tak untung dia? Kan? Mati bukan masa tengah semayang tu. Mati bukan masa tengah mengaji ni.
Mati bukan masa tengah sembahyang ba'dah isyak. Mati bukan semasa berzikir ataupun baca Quran. Matinya lepas selesai buat ibadah, dia keluar masjid, dia duduk di kedai makan, dia mula gosip ke, mengumpat ke, fitnah ke, maki hamun ke, cerita buruk tentang orang ke. Mati lepas tu. Kenapa Allah tak matikan kita masa ni? Kenapa Allah matikan kita masa itu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu rugi tak untuk dia? Rugi, kan? Jadi sebab itu husnul khatimah ni satu pemberian dari Allah yang kita perlu minta kepada Allah, kan, supaya Allah berikan kepada kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Macam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataan dia sebelum dia meninggal tu dia kata la ilaha illallah, kata Nabi dakhalal jannah, maka dia masuk dalam syurga. Kita kalau macam tu senang jelah nak jadi nak masuk syurga. Kan la ilaha illallah ni aku sambil pejam mata tutup telinga pun aku boleh la ilaha illallah. Setiap rumah yang panggil tahlil, asal ada makan aku sampai. Kan? La ilaha illallah itu mudah tak? Mudah. Tapi ingat, walaupun hari ini mudah untuk kita lafazkan, tapi semasa kita nak mati bukan mudah untuk kita lafazkan. Kan? Sewaktu kita berada di ambang kematian, nak mengucapkan la ilaha illallah itu bukan semua orang boleh. Walaupun hari ini lancar ucap la ilaha illallah, nak lafazkan la ilaha illallah itu mudah. Tapi sewaktu dan di saat berada di ambang kematian, itu keadaannya berbeza langsung tuan-tuan dengan hidup kita. Kan? Sewaktu kita berada di ambang kematian, kita akan jadi seperti mana kita sewaktu kita senang hidup atas dunia. Kalau contoh, waktu kita hidup sekarang, orang azan pun kita buat tak tahu. Kan kita leka dan sibuk dengan dunia. Kita sibuk mencari duit, mencari kekayaan, sehingga kita tidak menghiraukan panggilan Bilal untuk datang ke masjid. Kita tak hiraukan yang itu. Maka kita buat tak tahu dengan panggilan azan. Contohnya, kan, seruan ilahi itu kita buat tak tahu. Maka sewaktu kita berada di ambang kematian, apa yang kita fikirkan masa itu seperti kita fikir masa sekarang. Kalau hari ini kita sibuk tentang dunia, mengenepikan soal akhirat, waktu nak mati dunia juga yang kita fikir, kita tak fikir tentang akhirat. Sehinggalah dia mati, Allah tarik ingatannya daripada memikirkan soal akhirat. Dia tak fikir soal akhirat, dia mati fikir dunia, macam mana rumah dia, macam mana tanah dia, macam mana anak dia. Dia fikir yang itu, sehingga dia terlupa untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab Allah yang jadikan seperti itu. Kenapa Allah buat macam tu? Kata Allah, dulu waktu kau senang pun kau lupakan aku, hari ni masa kau nak mati, aku jadikan kau lupakan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita hari inilah yang menentukan bagaimana kematian kita besok. Kalau hari ini kita sentiasa takut dengan Allah, kalau hari ini kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, maka semasa kita berada di ambang kematian itu, Allah tak lupakan kita. Allah bantu kita sehingga kita mampu melafazkan kalimat tauhid yang kita sebutkan tadi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi maka sebab itu kata beliau tadi bahawa engkau harus sentiasa khawatir, kan, sentiasa takut kepada Allah. Walaupun kita rasa macam kita baik dah, takut kepada Allah itu perlu. Kan? Kenapa takut? Kerana takut macam mana kalau sembahyang aku tak terima? Allah tak terima. Macam mana kalau puasa aku Allah tak terima? Macam mana kalau zikir aku Allah tak terima? Macam mana kalau taubat aku Allah tak terima? Jadi bila ada rasa khawatir seperti itu, maka sudah tentu kita akan terus menerus kita minta lagi kepada Allah, merayu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menerima akan amal ibadah kita tadi itu. Kemudian kata beliau, maka hendaklah kamu bermudahkan bergaul dengan orang selama mana agamamu tetap aman. Maknanya
Islam itu tidak larang untuk kita meraihkan kemanusiaan kita. Contoh kita nak melawak, kita nak berhibur, kita nak bergurau, itu Islam tak larang. Jadi di mana SOP dia? Di mana garisnya? Mana garis panduannya? Selagi mana agama kamu aman, kamu tidak menggadaikan agama kamu, teruskan, tak ada masalah. Kau nak bergurau, kau nak riadah, kamu nak bermain apa segala macam, selagi mana aman agamamu, maka itu tidak menjadi masalah. Kamu nak berkawan, kamu nak pergi mancing ke, kamu nak bergurau ke apa, tak ada masalah. Islam tak larang. Kamu nak berhibur, silakan. Tapi garis panduan dia apa dia? Jangan sampai kamu mengganggu agama kamu. Contoh, kita nak main dam. Salah tak? Tak salah main dam, mainlah main dam. Tapi bila azan, janganlah teruskan main dam. Janganlah kita sampai tidak menghiraukan panggilan azan atau waktu sembahyang. Janganlah sampai kita tinggalkan sembahyang. Main takraw, pamannya lepas daripada balik kerja, pukul 5.30, pukul 6 start main. Boleh tak? Silakan, nak main tak ada masalah. Tapi jangan sampai masuk waktu maghrib pun kita masih berada di padang, sehinggalah masuk waktu isya, maghrib belum tentu sembahyang. Janganlah sampai macam tu. Jadi sudah tentu itu telah menyebabkan agama kamu tidak aman. Jadi nak berhibur, kamu nak bergelak ketawa, itu tidak ada larangan dalam Islam. Jadi dia punya garis panduannya, jangan sampai agama kamu itu tidak aman ataupun terjejas. Baik. Kemudian, dan jangan sampai kamu pernah mencari muka. Maksudnya dalam pergaulan kita dengan manusia, ada yang dipanggil sebagai al-madarah, yang kedua dipanggil al-mudahanah. Apa beza dia? Al-mudarah ni sifat orang mukmin. Apabila dia bersahabat, berkawan dengan seseorang, dia berkawan seperti biasa. Tetapi apabila kawannya melakukan salah, melakukan benda yang tak betul, maka dia nasihat, sehinggalah kawannya itu berubah. Maka ini dipanggil mudarah. Orang yang berkawan, di saat kawannya melakukan salah, maka dibetulkan. Dan dibetulkan maksudnya betulkan ataupun nasihat seperti kawan dengan kawan. Maksudnya bila tengok kawan dia buat benda yang salah, dosa besar, dia panggil fasik, perbuatan dosa besar, maka dia tegur dengan kasih sayang, bukan maki-maki, bukan menghina, bukan memalukan. Hari ni orang kadang-kadang nak nasihat tetapi memalukan, diviralkan pula dalam Facebook. Kenapa kau viralkan? Ini nak bagi orang semua tahu. Jadi bukan itu cara dia. Kerana itu bukan cara kamu nasihat ataupun membetulkan orang. Bahkan ini cara kamu telah memalukan orang. Maka ini satu bukan perbuatan yang baik. Itu satu dipanggil mudarah, makna bersahabat, membetulkan sahabatnya dengan baik ketika mana sahabatnya melakukan salah. Itu satu. Kemudian mudahanah. Mudahanah ni pula sifat orang munafik, iaitu seseorang yang bersahabat dengan seorang yang lain, maka bila sahabatnya buat salah, dia tutup salahnya. Maksud dia kata, tak apalah, kau bukan buat depan-depan orang ramai pun, tak apalah, orang bukan tahu pun, yang penting kau jangan buat depan orang ramai, kau buat diam-diam. Dia kata macam tu. Kau nak buat boleh, tapi kau janganlah buat depan orang ramai, kau buat di belakang-belakang diam-diam, jangan sampai orang tahu. Dia ibarat contoh begini, orang yang satu orang kawan, dia ada bisul contohnya. Jadi seorang kawan ni tadi, dia rawat bisul tu. Dia jumpa kawan dia tengok bisul, kena makan ubat, dia rawat sampailah kawan tu baik daripada penyakit dia. Kan? Yang kawan yang seorang lagi tadi, bila tengok kawan dia bisul di tangan, di siku ke kat mana ke, kat badan ke, dia kata, tak apalah, kau tutuplah dengan baju, orang tak nampak lah, orang tak rasalah geli, orang tak rasa jijik lah dengan kau. Jadi sikap kawan yang kedua tadi ni, dia sebenarnya membinasakan kawan dia. Dia bukan nak rawat sakit tu, tetapi dia tutup yang di atas, yang di bawah tu biar. Bermakna lama kelamaan kuman itu merebak, akhirnya merosakkan tubuh si kawan tadi itu. Itu dia panggil mudahanah.
Pada kawan tu buat salah dan silap, maka diselubungkan, ditutup sehingga tak dilihat oleh orang lain, walhal salah tu tetap berterusan. Ini adalah sifat orang yang munafik. Maka kata beliau, jangan sampai kamu mencari muka. Maksudnya jangan sampai kamu kawan sebab dia kawan, nak jaga hati dia, maka kita pun menghalalkan perbuatan ataupun kita sokongkan perbuatan dosa ataupun kelemahan-kelemahan yang ada tadi itu. Dan yang terakhir dia kata beliau, berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ini lebih kurang disebut tadi. Dan jangan pernah malu kamu mengucapkan wallahu a'lam di saat kamu tidak tahu tentang sesuatu. Jadi kalau kita tak tahu, dalam Islam diajarkan, kalau kita tak tahu, kita jangan malu kata wallahu a'lam. Itulah jawapan yang tepat bila kita tak tahu. Kalau seandainya kita tak tahu, kita buat tahu juga, maka jawapan kita itu salah, kan? Bila kita tak tahu, kita buat tahu juga, maka tindakan kita salah, jawapan kita pun salah, kan? Tapi kalau kita tak tahu, jawapan kita wallahu alam. Apa makna wallahu alam? Maknanya Allah lebih tahu. Tepat tak jawapan tu? Tepatlah jawapan tu, kan? Saya waktu di sekolah dulu, saya ambil lagi seminit. Waktu di sekolah dulu, ustaz saya pesan dalam kelas, dia kata kalau korang tak dapat jawab, jangan tinggalkan kosong, tulis wallahu alam, dapat juga markah. Kalau 10 markah dapat 1, 2 jadilah ustaz. Betul lah jawapan tu, daripada kita tinggal kosong, kan, 1, 2 tak dapat. Tapi kalau kita sebut wallahu alam, jadi dapat jugalah 1, 2. Tapi jangan semua wallahu alam. Jadi nak ceritanya bahawa jangan malu, kerana inilah jawapan malaikat. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya, malaikat tak tahu, sama juga dia kata wallahu alam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana, kami tak tahu, kami tak ada ilmu tentang dia, illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami wahai Allah. Jadi malaikat pun dia mengakui ketidaktahuan dia. Bukan tak tahuan orang Kedah. Tak tahu dia maksud dia tak ada ilmu tentang dia. Kalau tak tahuan masa Kedah lain, ya. Jadi azan Mekah, yang ni azan. Baik. Kemudian Nabi SAW juga, bila Nabi ditanya oleh orang kafir, kan, bila orang kafir ditanya Nabi tentang satu soalan, mereka tanya tentang hari kiamat. Kami Nabi bagi tahu kepada mereka, nanti kiamat akan berlaku, orang mukmin masuk dalam syurga, orang kafir masuk neraka, berlakunya kiamat bla bla bla. Nabi bagi tahu macam tu. Maka orang kafir tanya, kata mereka, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kan? Mereka bertanya, bila berlaku kiamat ni wahai Muhammad? Kau kata kiamat, bila nak berlaku kiamat ni? Maka apa jawapan Nabi SAW? Nabi tahu tak bila berlaku kiamat? Nabi tak tahu. Apa jawapan Nabi SAW? Kata Nabi, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Wahai Muhammad, kata Allah, bagi tahu kepada mereka, innamal ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah. Nabi bila tak tahu jawapan, Nabi kata apa? Oh, aku tak tahu, ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi tak malu pun Nabi nak kata wallahu alam, tak jatuh pun maruah nak kata wallahu alam. Begitu jugalah dengan kita, kan? Tak jatuh pun kedudukan dan maruah kehaibatan kita bila mana kita tak tahu, kita mengucapkan wallahu alam. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga faedah untuk kita bersama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.